Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya adalah Raja Hanaliza binti Raja Ahmad Tajuddin, pengasas kepada RH Qiraat Center. Saya rasa ramai tidak mengenali saya dengan lebih dekat. Jadi hari ini saya memberi pengenalan kepada diri saya dan bagaimana tertubuhnya RH Qiraat Center ini. Saya berasal daripada Ipoh, Perak, dan saya bersekolah di Raja Perempuan Primary dan juga Secondary School. Kalau Secondary School tu saya rasa ramai mengenali Mrs. Nada Rajah. Itu adalah pengetua ataupun guru besar kami. Amat strict dan juga penuh disiplin. Selepas habis persekolahan, saya meneruskan ke college iaitu Politeknik Engku Umar. Daripada Politeknik Engku Umar, saya masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang accountancy. Terus buat master saya di University of Wales, United Kingdom, dan juga buat saya punya PhD dalam bidang strategic management di Universiti Putra Malaysia. Ketika itu Universiti Putra Malaysia baru diberi nama Universiti Putra, sebelum tu adalah Universiti Pertanian Malaysia. Itu setakat yang saya punya diri dan juga di mana saya tinggal dan persekolahan. Saya masuk pula ke bab macam mana saya boleh sukakan qiraat sampai saya boleh namakan RH tu RH Qiraat Center Markaz tu. Pada tahun 2017, saya telah pergi ke Cairo selama 3 bulan dan tinggal di Hayu Sabiq. Dan di situlah saya didedahkan kepada berbagai qiraat. Kita ada 10 qiraat semua. Tetapi dalam masa 3 bulan itu, sebab saya pun pergi ke Nile Center bersama kumpulan kita pergi tu berkumpulan, ada 5 orang kita semua. Kita belajar dekat Nile Center dengan homework banyak, wajib kan namanya. Saya ketika itu saya cuma mampu menghabiskan Asim, qiraat Asim dan juga Hafs Thayyibah dan juga Ibnu Kathir, Qalun dan Warash. Itu sahaja. Sebab masa itu saya pun berjalan juga. Saya pergi Alexandria, pergi Masroh, tengok 7 warna laut tu, pergi Fayum, pergi banyak-banyak tempat juga yang kita orang pergi berjalan. Naik kapal. So lepas tu daripada situ saya sudahlah minat sangat-sangat kepada qiraat ni. Kenapa saya minat? Sebabnya setiap qiraat ada saja perbezaan cara bacaannya. Ada baca imalah, ada baca tahsil, something that is unique to me, very very unique. So daripada situ saya selepas habis tempoh 3 bulan tu, bila saya balik ke Malaysia, saya rasa saya nak meneruskan lagi dalam bidang qiraat untuk diri saya. So saya pun invite guru-guru yang di Mesir untuk datang ke Malaysia. Dan daripada situ perkenalan saya bertambah rapat dengan Syekh Nabil dan isterinya Syekhah Karimah. So Syekhah Karimah pernah duduk rumah saya sehingga 2 ke 3 bulan dan menghabiskan saya kepada 10 qiraat, pengenalan dan juga bacaan kepada 10 qiraat. Ketika itu juga saya membuka peluang bacaan qiraat ini kepada kawan-kawan saya yang belajar bersama saya di Masjid Negeri Shah Alam, Masjid Negeri Selangor. Jadi di sana yang sebenarnya saya 4 tahun belajar di Masjid Negeri, menengah lanjutan sehingga dapat CJ Convocation. Lepas tu juga saya belajar teranum. Teranum tu memang saya tak boleh menyanyi, tak boleh langsung-langsung. Tapi sekurang-kurangnya saya mengenali nama-nama lagu-lagu taranum itu. Macam Bayati, Ras, Nahwan, Kurdi, Suara Korol. Setakat itu saja yang saya tahu tentang taranum. Lepas tu saya belajar sekejap dengan Ustaz Azizi. Ustaz Azizi naik ke atas, saya turun ke bawah. Memang tak boleh. Tak boleh. So setakat itu saya masih lagi minat kepada qiraat. Tiba-tiba terjadi COVID. Dan kita tak boleh keluar. Dan saya rasa ini adalah satu peluang keemasan kerana guru-guru yang saya mengenali masih ada di Egypt. Juga saya nakkan bidang dalam bidang qiraat ni, nak bagi ramai lagi mengetahui bidang qiraat. So saya terus tubuhkan pada tahun 2021. Saya tubuhkan RH
Qiraat Center. Memang tumpuan hanya terhadap qiraat. Nak bagi tahu ramai supaya ada lain cara bacaan. Dan masih ini mutawatir terus kepada Rasulullah SAW. Jadi atas dasar itu, saya fikir pula kalau orang ni tak berapa cekap dalam bacaan, bagaimana dia nak meneruskan kepada qiraat? Maka saya buka dua ketika itu, bacaan tajwid. Dan saya test satu guru namanya Syekh Amru, ada bersama kita hingga sekarang, yang amat bagus, yang amat teliti tentang bacaan tajwid. Jadi saya ambil dia untuk bahagian tajwid dan saya ambil guru-guru lain ini untuk memperluaskan ilmu qiraat. Bukan senang nak mencari guru. Saya terpaksa menjalani proses interview dan saya ni yang sebenarnya tidur awal. Pukul 10, 9.30 saya dah tidur dah. Jangan tanya saya cerita-cerita malam-malam ni. Memang saya punya brain tak berapa function sangat. Sebabnya saya siang, I'm a day person. Kalau siang tu otak saya cepat, saya boleh fikir. Orang tu cakap, saya boleh fikir apa dia fikir di belakang tu. 3 lapis, 4 lapis saya boleh fikir. Kalau malam, saya tak berfikir dah. Saya tengok apa yang hadapan. So jarang saya nak buat decision pada waktu malam. Okay. Lepas tu saya pun rekrut guru ni. Ketika ini kita telah pun mempunyai seramai 19 guru ke yang kita ada sekarang ni di dalam RH Qiraat Center. Tetapi kita pun telah meluas. Bila Allah lorongkan saya jalan ini untuk membuat RH Qiraat Center ini, guru timbul. Murid-murid yang tak ada pun datang daripada TCM. Itulah murid-murid saya awal atas pertolongan Haji Masri. Ya. Lepas tu saya pun dapat penginfak. Dan saya dapat lagi seorang penasihat. Penasihat ni saya dah kenal dia daripada kecil. Iaitu Yang Mulia Raja Azmi. Saya memang dah kenal dia daripada kecil. Tapi on and off. Jumpa, ada kami buat program, 1-2. Lepas tu bila datang kepada RH Center, dia pun sebagai satu daripada one of the pillars yang banyak menolong saya. So daripada dia, kita dapat macam-macam program yang dia cadangkan. Misalnya macam i'rab, tadabbur, hadis, fardu ain. Yang of course saya memang masih tumpu kepada metodologi qiraat 10, Hamzah. Dan ketika ini program-program ini adalah semuanya percuma. So sesiapa yang tak, sama ada menelefon kami, telefon kami untuk dapatkan link tree. Kita dah buat link tree. Link tree ni dah cukup maklumat tentang setiap kumpulan. Masuk dalam kumpulan tu supaya mendapat maklumat terkini. Kita akan hantar poster selalu siapa yang akan datang. Dan ketika satu masa dulu sambutan bagus. Jadi advisor ada tolong kita buat special syarahan. Dia ambil special teachers, good teachers yang daripada Malaysia lah, ustaz-ustaz kita dari masa ke semasa on certain topics of interest. Misalnya cabaran ketika kita menghadapi COVID, kerja tak ada, apakah patut kita buat, that kind of topic lah which relates to kita punya situation. Okey, itu setakat itu. Tapi saya pun yang sebenarnya nak ucapkan ribuan terima kasih sebab setiap satu RH Qiraat Center ni bukan saya sendiri sahaja. Saya ada ramai kawan-kawan yang menolong saya daripada belakang, yang tidak meminta wang sama sekali. Daripada segi misalnya tolong jaga Zoom, tolong bagi pinjam Zoom, tolong kutipkan duit, tolong bagi semua, salurkan kepada guru-guru kita, infak-infak yang diterima. Dan juga poster, siapkan list nama untuk kelas. Banyak tak terkata saya, hanya Allah lah yang membalas mereka ini. Ketika ini bila sekarang kita balik kepada future plan. What do I have in mind? Setiap orang mesti ada hasrat, niat untuk masa depan. Of course, saya masih menumpukan RH Qiraat Center ini sebagai a one-stop center. One-stop center for what? For ilmu dunia dan akhirat. That's why we have fardu ain, kan? Macam solat, and then wudu, we have in detail by Ustaz Azizi. Dia imam masjid Bukit Jelutong. And then we have also hadis.
which kita can emulate some, yang mana yang kita boleh, macam kesabaran, niat is so important. The first thing, the first topic is niat. What is our niat, kan? Whether it's good or bad. Sebab Allah hanya memandang kepada niat kita. So harapan, niat saya adalah untuk mengembangkan RH Qiraat Center sebagai pusat ilmu, sebagai pusat memberi semua maklumat. Apa saja maklumat yang diperlukan ada pada kita. Kita cuba sedaya upaya. Of course dengan izin Allah, ya, insya-Allah. Dan apakah future plan saya? Satu tadi saya dah sebut, untuk melebarkan pasaran. Keduanya, saya bila kita kata melebarkan pasaran, sebab pasaran kita ketika ini adalah kepada orang-orang Melayu sahaja. Di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Brunei. I think we have some from Australia. Daripada Australia pun kita ada sikit. Itu je saya rasa yang kita ada. Is Malay lah. Mostly is Malay based. Maybe 90%. So kalau boleh saya nak lebarkan lagi ke Australia, ke China. So bila saya nak lebarkan, kebanyakan nota-nota kita, syarahan-syarahan kita adalah di dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Jadi saya mengharapkan bila saya tengok Astro boleh menukarkan straight away. If you are watching the TV in katakan bahasa Inggeris, dia boleh tukarkan terus. Yang orang yang bercakap tu, the actors and the actresses, terus cakap Melayu. So I would love to do that. But of course, kekangan is duit, kan? It's always money. So I am also looking at the peluang if anybody wants to come nak infak untuk buat program ini, menukarkan. Sebab kita dah ada very good program. Misalnya metodologi Qiraat 10 itu adalah tentang usul setiap qiraat. Apakah usul? Usul adalah cara peraturan, cara bacaan yang berbeza-beza tu semua di-highlightkan oleh Ustaz Amiri. So he is very good. He was also from Cairo lah, daripada Universiti Al-Azhar rasanya. So kalau boleh saya nak sangat tukarkan semua software ni menjadi ke bahasa, pertama yang saya nak kepada bahasa